Nanti sahabat nak share. Muka surat 68. Betul? Bab zuhud dah habis ke? Baik, insya-Allah kita pada kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 68. Kalau yang tak ada kitab ataupun tak bawa, memang selama ni tak ada kitab, tak dapat pula lah kali ni Ustazah nak suruh duduk dekat-dekat, ngending-ngending, tak boleh lah. Jadi jangan ketiduran. Okay? Kita sama-sama mempersembahkan telinga kita untuk beribadah kepada Allah dalam mendengar, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab. Di samping niat-niat kita yang baik kerana Allah, untuk Allah, demi Allah, jom kita hadiahkan sekali insya-Allah doa untuk, saya tak tahu siapa saya ni, anak buah saya Azharun Nizam sedang kritikal di Hospital Serdang. Doktor dah suruh bawa balik mengidap, sakit limpa sejak kecil. Isteri baru bersalin anak ketiga, umur 32, sebaya arwah anak saya. Jadi ini antara rintihan sahabat-sahabat kita, okay? Muslimat dirahmati Allah, semua kita pun tak lari daripada ujian Allah. Maka sebagai orang beriman, sedih sahabat kita, sedih kita juga. Gembira mereka, gembira kita juga. Maka Fatihah ini kita hadiahkan, serahlah kepada Allah, sebab Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Semoga dipermudahkan, diberi limpahan rahmat, sebab bila Allah telah merahmati, datanglah gangguan makhluk yang mana pun, pasti insya-Allah diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam nak suruh buka je main cak-cak. Sebab macam geram je nak tengok muka siapalah di sebaliknya tu kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila tengok mata rasanya semua tengah senyum ni, kan? Jangan tak senyum, muslimat dirahmati Allah. Walau apa pun yang berlaku kat rumah sepanjang perjalanan, kan, berhenti sekejap daripada berduka, kerananya kita sedang berada dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga Allah ni. Cepat-cepat kita ubah segala niat, bawa minda positif kita. Allah memberitahu kepada Rasulullah sedang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Maka munajatkan segala doa, munajatkan segala doa untuk diri kita, untuk seluruh kesayangan kita. Minta kita berada dalam Raudatul Jannah ni pun izin Allah, bukan kerana sihatnya kita, bukan kerana kereta yang driver hantar kita tadi tu, bukan kerana kita mampu berjalan kaki, bukan. Tapi muslimat dirahmati Allah, Allah yang izinkan. Lalu tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mendengar ilmu, itulah dia salah satu jenis zikrullah, kan, salah satu jenis kita mengingat Allah. Jadi dalam mengingat Allah datang keburukan, datang kejahatan kadang-kadang. Mata kita ni kan menipu,
Mata kita ni kan selalu jahat, menurutkan pelbagai sangka-sangkaan dalam hati, maka kita bagi tahu pada hati kita, dak, semua yang sekeliling kita ni baik-baik belaka. Maka insya-Allah akan mengundang kebaikan. Muslimat dirahmati Allah. Itulah untungnya kan apabila Allah beri hati yang sihat. Kerana hati yang sihat insya-Allah akan sibuk merebut pahala. Fastabiqul khairat. Tahu je benda tu baik, bersegera untuk terus melakukan kebaikan insya-Allah. Semalam saya macam orang, macam mana nak cakap ya, macam terlepas daripada kandang. Sebab saya pertama kali mengajar di masjid alam apa? Selalu alam impian, alam damai. Okay, alam damai tu di Ceras. Jadi masjidnya saya sebut-sebut pada mereka. Saya kata ini pertama kali saya sampai ni, tapi fashion masjid ni macam Masjid Ibnu Abbas, saya kata. Rupanya kalau Ustazah perasan masjid-masjid baru bawah KL ni, dia kata memang hampir sama je kalau yang 10 tahun lebih kurang tu usianya. Sebab bawah Jawi. Sungguhlah sama-sama bawah Jawi. Jadi bawah Jawi ni macam pengajian ilmu meriah sikit dah. Di Selangor belum lagi, muslimat dirahmati Allah. Jadi sama-samalah kita patuh SOP kan? Patuh SOP untuk apa? Untuk kita faham Allah suruh kita hidup atas muka bumi Allah ni bukan main sembrono saja kan? Bukan main suka hati kita saja. Tak sukalah Ustazah duduk jarak-jarak ni. Ingat Ustazah suka. Lagilah tak suka. Macam itulah muslim. Orang kalau tanya soalan tu main lagi muslimat kan? Ingat Ustazah suka, Ustazah tak suka. Kalau ikutkan hati, buka-buka pintu, lama tak jumpa, memang semua nak didakap belaka. Kan muslimat? Tapi sebab daripada kita tak boleh mengimarahkan rumah Allah, kita ikut saja. Niatkan ini juga sebagai ibadah. Ya Rab, kita tak nak bagi orang lain sebab kita tak tahu apa yang ada pada tubuh kita. Kita tak mahu orang lain dijangkiti ataupun kita menjangkiti. Sedangkan baiknya agama Allah, Rasulullah tengok dalam solat jemaah kan, sebelum pergi, sebelum solat tu ada bersugi, sunat untuk cuci gigi dulu. Jangan kita makan benda-benda yang makruh, yang mendatangkan bau, bawang ke, petai ke kalau zaman kita sekarang ni. Kalau kita fikir logik akal ni, sebab apa agama suruh macam tu? Oh, rupanya kalau kita duduk sebelah orang duk amin dengan bau yang tidak enak tu, takut ada pitam orang sebelah. Kita fikir muslimat, itu baru bau. Allah tak bagi kita menyakiti orang sebelah tu. Tapi bayangkan dengan virus lagi lah. Bau tu pun tuan badan tak sedar pun, orang sebelah je rasa nak pitam. Yang virus lagilah dahsyatnya. Kita sebut macam tu. Jadi kadang-kadang orang tak nampak. Sebab orang tak nampak, muslimat dirahmati Allah, kenapa kita disuruh begini, begitu. Rupa-rupanya dalam agama lama dah ada. Sebab kita nak menjaga maslahah, kepentingan umum. Dan bahkan virus itu boleh membawa maut. Muslimat dirahmati Allah, tetap ajal milik Allah. Saya sempat bermusafir ke Kedah baru-baru ni ketika saya berkuliah di satu tempat. Ustaz biasalah tunggu kita tu, ada kedai minum depan tempat saya berkuliah tu. Ngetih dulu sekejap, tengok yang dia kata Allah nak bagi tunjuk sesuatu ilmu kat kita ni. Seorang pakcik pencen duduk depan. Kan tanyalah, ni saya duduk mana, entah dia kata kira jauh lah dari tempat dia minum tu. Tapi ustaz kata saya lagi jauh pakcik, saya dari KL. Dia tu, oh syok lah dia sembang. Tu dia cerita, dia baru 4 hari keluar daripada hospital kuarantin COVID. Dia kata saya nak cerita, saya pencen guru besar ni. Isteri saya 72 tahun, saya 78 tahun. Isteri saya 16 hari duduk dekat ICU. Sekarang pakcik, takut je abang nak tanya, dia kata. Sekarang tengah berkebun kat rumah, dia kata. Lah. Muslimat, kat situ apa kita nampak? Maha besarnya Allah. ICU dah, anak-anak duk baca Yasin belaka dah. Tapi bukan virus itu Tuhannya. Okay? Jadi kita nak takut apa datang, patuh SOP. Ustazah kalau saya datang nanti kalau orang tu bawa, patuh SOP. Kalau kena juga takdir Allah. Kita kalau qaddar Allah muslimat, yakin nak pergi mana pun kita yakin. Kita tahu Allah sentiasa bersama-sama kita. Tapi jangan kalau macam tu, baik tak payah patuh SOP, peluk je lah siapa-siapa nak peluk. Tak boleh juga sebab Allah sebut dalam Quran, jangan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Sebab ahlinya dah kata kalau sentuhan, kalau ni kita ikut saja. Kita tak buat kajian. Bukan maksud kita bertuhankan KKM, bukan ya muslimat. Saya nak bawa masyarakat faham sangat perkara ni sebab kita bertuhankan Allah. Okay, jadi walau dah ICU, saya kata Tuhan, kau bagi aku ilmu mudah-mudah melalui sembang kedai kopi ustaz dengan seorang pakcik. 16 hari di ICU. Saya rasa saya tak jumpa isteri saya. Bila ustaz tanya isteri kat mana sekarang pakcik? Berkebun kat rumah, sihat walafiat.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi jadikan ini sebagai satu keyakinan. Dan juga berhampiran dengan kita ni patuh sungguh. Beli barang, basuh dulu dekat pos, sampai duit-duit semua jemur sebagainya muslimat. Tiba-tiba anak dia telefon, "Ustazah, mak saya kena ambil dengan ambulans." Kami pelik macam mana mak boleh kena. Sebab mak sangat-sangat patuh SOP. Cucu datang kena hand sanitizer, sembuh dulu dekat depan rumah. Sabar je lah muslimat. Jadi kita tak nak ketakutan yang melampau kepada makhluk. Faham ya? Sebab akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik sahabat, rakan-rakan muslimat. Dia biasa dalam kuliah online tu muslimin muslimat. Okay. Muslimat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya saya rindu dan sayang semuanya kerana Allah. Okay, jadi inilah hakikat pertemuan kita sebelum Ramadan. Sebenarnya jujur juga nak cakap dengan Kak Teh ni. Satu-satu poster naik. Ustazah Zawiyah, Ustazah Hidayah. Bila aku punya giliran? Marah ni sebenarnya. Lepas tu datang-datang orang kata makin sihat. Ustazah mau tak makin sihat? Sebab just stay at home. Okay, sekian dimaklumkan. Macam itulah. Baik, kita buka Hakikat Ikhlas muka surat 68, masih kitab Penawar Bagi Hati. Kita baca satu persatu. Bila kita berbicara tentang ikhlas, kata Imam Ghazali, antara silibus yang paling sukar untuk kita capai. Betul muslimat? Kita boleh bicara kan, kita bagilah kad. Kak Ji kita bagi kad. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Pecah kaca, pecah gelas. Ni I bagi sebab ikhlas. Contoh kan. Jadi nak menyatakan keikhlasan, bagi hadiah besar-besar, tulis ikhlas daripada belum tentu ikhlas. Kita cakap, ya aku tolong kau ni ikhlas, belum tentu ikhlas. Tak ada scanner pun yang menceritakan hati kita ni betul-betul ikhlas atau tidak. Jadi bila kita ada ilmu, kita sendiri yang akan scan hati kita. Aku ni kalau punya hati macam ni ikhlas ke? Sebab tu ilmu subhanallah menjadi satu pemandu yang cukup hebat untuk kita tidak judge orang lain tetapi diri kita sendiri. Jadi bila belajar bab ini, hakikat ikhlas, jom pelan-pelan, tak mungkin habis bab ni pada hari ini, tapi kita pelan-pelan pelajari adakah aku ni sudah benar-benar ikhlas. Ayat Quran ada, hadis Nabi ada, kita jadikan ia sebagai panduan insya-Allah. Baik, sifat ikhlas, tolong gariskan kalimah yang ada kitab. Melambangkan kesucian sesuatu kebajikan. Melambangkan kesucian sesuatu kebajikan. Itu penuhnya. Sifat ikhlas melambangkan kesucian sesuatu kebajikan itu sama ada ianya ada hubungan dengan Allah mahupun sesama manusia. Baik. Setiap hari selagi mana kita sihat, hatta kita sakit berada di pembaringan, kita masih boleh beramal selagi mana hayat di kandung badan. Jadi jangan pernah stres sangat, jangan pernah kecewa sangat kalau doktor jumpa doktor kata ni Kak rasanya kan tak lama nak hidup ni. Jangan rasa frust sangat muslimat sebab nyawa dipegang Allah. Peganglah macam tadi tu dah ICU 16 hari, umur sangat berisiko tinggi. Kita bila dengar orang tua masuk sebab COVID ni kita dah ya Allah Tuhan ni golongan berisiko tinggi ni. Tapi 72 tahun 16 hari di ICU masih boleh sihat keluar dengan izin Allah. Jadi kalau kita disakitkan pun oleh Allah, terima dulu sebab cara Allah menggugurkan dosa. Allah sedang perhatikan aku ni ya Allah. Di pembaringan pun kita masih boleh beramal. Bahkan kadang-kadang muslimat saat kita sihat, datang masuk duit dalam tabung masjid, kita macam perasan je. Tabung pula transparent kan. Dalam tu ada seketul je RM50. Duit aku tu dari tadi tu. Orang lain semua RM1. Maka pengumuman kepada AJK Masjid, janganlah buat tabung transparent. Kan muslimat? Kenalah yang tutup balut cantik-cantik sikit. Sebab takut hati ni dari tadi Kak Teh duk bawa tabung tu. Nampak seketul RM50. Aku dah tu, tak ada orang lain. Contoh muslimat, risau juga kita ni. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut kerana Allah sungguh atau masih kerana manusia. Kan muslimat, itu jawapan tu tak ada pada orang lain. Orang boleh katalah macam-macam, tapi jawapan tu tetap ada pada kita. Biar orang kata, I rasa dia tu tak ikhlas bagi RM50. I rasa dia tu biar orang cakap apa sebab hanya kita yang tahu. Hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Tanpa keikhlasan yang dituntut dalam beramal seperti ianya tiada nilai. Tanpa keikhlasan kita beramal, ia tiada nilai walau seberat timbangan sayap nyamuk sekalipun di sisi Allah.
Sahabat, kekanda bonda, pernah tak menimbang sayap nyamuk? Kan kita kan ada penimbang nak buat kek berapa gram semua kan kat rumah. Nampak kita tepuk nyamuk, ambil lah sayap dia ni, timbang. Rasa tak bergerak pun muslimat dirahmati Allah. Nak ceritanya terlampau ringan. Maksud kita buatlah amalan besar mana, Allah meremang bulu roma nak cakap ni. Buatlah amalan besar mana pun tak ada nilai di sisi Allah walaupun sebelah sayap nyamuk. Jadi bila ilmu mengatakan macam ni muslimat dirahmati Allah, apa lagi yang kita nak persembahkan kepada Allah? Makin tinggi ilmu seharusnya kita akan bercakap-cakap banyak dengan hati kita. Kau nak mati bukan selamanya nak duduk bersama-sama dengan manusia. Mati ni nanti kau akan bertemu dengan Allah. Allah yang hanya pandang, hanya nilai. Kau gambarkan satu keadaan berdiri lama dah di hadapan Allah, duk tengok seorang-seorang satu persatu masuk dalam syurga. Kita geram juga ni. Macam geramnya Ustazah Zai. Seorang-seorang dia masih Ibnu Abbas, aku bila lagi? Macam itulah contoh kan. Nanti di mahsyar Allah, muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan seorang-seorang masuk syurga. Aku pun beramal tapi bila? Geram ni rasa nak tanya, ya Rab, bila giliran aku ni? Bila masa pula engkau beramal? Sakit hati tak kita muslimat? Tapi mahsyar, tak ada dah cerita sakit hati ke, tak ada dah dosa pahala, tak ada dah. Tapi saat itu kita merasakan benar, dulu amalan aku ni untuk siapa? Justru itulah Ustazah sebut dulu masa muda, ilmu belum banyak, mungkinlah kita sakit hati muslimat kalau kita duk buat amal orang tak say thank you pun. Orang tak pandang pun, orang tak julang, tak sebut nama kita. Kalau aku tahu macam ni baik aku tak payah buat. Tapi seharusnya lagi tinggi ilmu, dah hilang semua sifat yang itu sebab kita buat tu untuk Allah. Kalau dah banyak disebut, Ustazah Zai bukan tak takut semua benda cerita dekat Facebook, bukan tak takut muslimat. Tapi apa matlamat tujuan kita ni? Ya Rab, dengan kita bercerita mengundang ramai lagi, maka Allahumma salli ala Muhammad, peperangan melawan hawa nafsu itu jauh lebih tinggi mujahadahnya. Ramai yang follow ni, ramai yang ikut ni, ramai yang puji ni. Muslimat, nak berperang, aku ikhlas ni ya Allah. Aku nak buat untuk engkau ni ya Allah. Aku wawarkan semata-mata untuk engkau ni ya Allah. Supaya bukan aku seorang je buat baik, tapi semua orang lain boleh turut buat baik. Cabaran dia bukan sedikit muslimat. Besar kita berperang dengan hawa nafsu. Sebab tu antara tips dia Ustazah kata tak payah tengok orang cakap terima kasih ke, orang puji ke, tak payah tengok. Kongsi saja. Ya Allah, dengan niat ruginya kalau benda ni aku tahu baik tapi aku buat seorang-seorang. Aku kena ajak orang lain untuk sama-sama baik sekali. Jadi muslimat tak payah sedih. Lah, Ustazah Zai punya posting 300 like. Aku dah 3 jam baru 3 like. Tak payah dah. Kenapa nak sedih dengan like tak like? Ni saya terpaksa bercerita dalam hakikat ikhlas pada zaman kita bermedia sosial. Betul tak muslimat? Kalau dulu tak payah cerita bab macam tu. Dulu hanya kita berperang dengan ikhlas ke tidak aku tadi jumpa pengerusi duk bagi 10,000, dapat bonus dekat tempat kerja hujung tahun ni. Asyik bagi RM1 je, kali ni pertama kali nak bagi 10,000. Ikhlas ke tidak ni? Itu saja cabaran kita. Tapi hari ini muslimat dirahmati Allah, kalau tak jaga hati sangat rosak segala amal. Ni paling penting pelajaran hakikat ikhlas. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita baca semput-semput nafas kalau kita baca Al-Bayyinah ayat 5 ni. Dekat mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah, wa ma di situ kata nafi sebenarnya. Umiru, tak kamu ini diperintahkan. Kita bila faham ayat macam ni dalam tadabbur muslimat, Allah nak cakap kat kita, aku tak suruh kau buat apa-apa pun sebenarnya duduk atas dunia ni. Sebab aku hantar engkau ke dunia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan ibadah. Allah sebelum cipta kita, Allah dah siapkan gunung, dah siapkan bumi, siap semua dengan pohon-pohon. Dah siap semua muslimat. Sampaikan Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam satu persatu. Apa ni pokok, ni gunung, ni segala. Lalu anak-anak Adam ni lahir semua automatically tahu dah. Sebab itu kalau kita lahirkan zuriat, minta maaf sebut, kita campak baby tu duduk dalam hutan seorang-seorang. Lepas 4 tahun dia dah kira boleh bercakap, kita ambil. Agak-agak dia boleh bercakap Kedah macam orang Kedah. Kan agak-agak dia keluar-keluar dia ni boleh cakap Negeri Sembilan. Mak ayahnya orang Negeri Sembilan. Takkan boleh.
Dia bunyi macam bunyi Tarzan tu lah, cakap macam cakap binatang. Minta maaf sebut muslimat. Sebab apa? Lahir daripada rahim manusia, tapi kita tidak mengajar dia, aku lahir atas dunia ni ada tujuan Allah. Tak lain tak bukan untuk beribadah. Dalam beribadah, bukan solat, puasa, zakat, haji saja. Cakapnya cakap yang baik-baik, itu juga ibadah. Geram rasa nak cakap tak baik je ni. Dia maki saya ustazah, takkan saya tak nak balas. Saya tak suka memaki, tapi disebabkan dia maki saya, maka saya maki dia balik. Muslimat dirahmati Allah. Kan? Tak jadi ibadah hidup kita ni. Jadi lama-lama kita belajar, seharusnya lisan kita pun makin berubah. Orang kata dia sejak datang majlis ilmu tu tak pernah mencarut dah. Mulut pun muka merah-merah. Kenapa merah muka kak? Tahan ni, aku nak maki sebenarnya geram. Sebab apa? Sebab ilmu. Kita boleh ubah sikap kerana ilmu. Tapi mendakwa diri berilmu masih tak mampu mengubah sikap, tolong takut nak mati bertemu Allah. Faham ya sahabat? Ni lain kali jangan jemput Ustazah blazer sungguh awak. Sorry terlupa dia dalam offline. Macam online tu anak murid dah macam dah mesra kan, mesra sebati. Yang datang masjid ni ibu-ibu dirahmati Allah sopan-sopan. Ustazah terlupa. Okey, sopan balik. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah illa liya'budullah. Okeylah aku beribadah ni. Ayat ni tak habis lagi. Apa lagi yang Allah nak ni? Aku dah datang majlis ilmu, solat subuh dah tadi, insya-Allah tak tinggal zuhur asar, tak sabar nak beramadan ni. Buat dah aku ni ya Allah. Rupa-rupanya tak lagi capai. Hujung ayat ni mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Untuk apa berbuat amal? Untuk apa beribadah? Semata-mata mengharapkan pandangan Allah. Sebab tu ada orang yang faham ilmu muslimat, dia tak pernah meninggalkan dalam doanya, pandang aku dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Takut kalau Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat. Jangan tinggalkan aku dengan sekerdipan mata pun daripada terlepas daripada pandangan rahmatmu. Makna kita minta, ya Allah, jangan engkau lepaskan aku daripada pandangan rahmatmu walau dalam sekerdipan mata. Kita nak setiap kita bernafas Allah sedang tengok kita. Ya, kita tahu itu ilmu yang kita dapat. Tapi bukan semua sedang diperhatikan oleh Allah dengan rahmat, dengan kasih sayang. Faham ya muslimat? Bila kita bertindak dengan kasih sayang Allah, subhanallah, semua urusan akan dipermudahkan. Bukan tak ada ujian, tapi ujian tu untuk upgrade lagi iman kita, takwa kita di sisi Allah. Mengikhlaskan hati ini bukan terhad kepada beribadah kepada Allah sahaja. Kalau solat kita tahu dah, kita dipaksa, dalam bahasa fiqahnya dipaksa usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Lisan, betul muslimat? Orang pun biasa bercakap lisan aku ikhlas ni, hadiah air mineral satu dekat engkau ikhlas. Ambillah, tak ada niat apa-apa pun. Muslimat, ikhlas di lisan, tapi di hati belum tentu. Masya Allah. Sebab tu Rasulullah minta kan kepada Bilal, rehatkan aku dengan solat wahai Bilal. Cepat-cepatlah qomat, rehatkan aku dengan solat. Merasa berehat daripada kepenatan kerja-kerja dunia itu dengan perintah ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Kita berapa ramai yang rasa, ya Allah, beratnya lah solat ni. Patutlah Allah sebut solat ni memang berat, illal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi muslimat, kenapa kalau kita fikir betul kan ustazah, ada abang-abang sado tu sekali angkat 200 kg, bulat lengan dia. Angkat sejadah tak sampai 2 kg, tak larat. Abang tak larat lah yang nak sembahyang, nantilah tunggu dapat hidayah. Kita pula jerit, tak ada hidayah. Kalau bak sembahyang tutup aurat muslimat, tak ada tunggu hidayah. Allahu Rabbi, ada kesian orang kalau faham. Abang sembahyang pun tak guna sebab abang tak ikhlas. Mana abang tahu ni? Belajar juga ke? Abang curi baca muka surat 68 kan muslimat. Allahu Akbar, kita pula, betul lah ustazah, kalau dia tak ikhlas buat apa dia beribadah? Ini perintah wajib dari Allah muslimat. Bila wajib, suka tak suka, daftar kerja sebagai askar, pakaian beruniform. Tiba-tiba seminggu dah kerja pakai t-shirt, kan, seluar tracksuit, kau dah kenapa ni? Kata minta kerja pakaian beruniform, tiba-tiba aku rasa tak suka. Suka hati akulah, yang penting hujung bulan dapat gaji. Tak tunggu hujung bulan, memang bos terminate lah. Betul tak muslimat? Sebab apa? Kau tahu yang kau minta kerja dulu ni pakaian beruniform, tiba-tiba kau pakai hari ni baju lain, besok baju lain.
Bos perhati je, dah datang dah surat teguran. Tak juga muslimat dirahmati Allah, itulah gaji pertama dan terakhir pi balik. Sebab itu Allah beritahu Rasulullah, sila cari bumi yang lain, muslimat dirahmati Allah, sila cari Tuhan yang lain selain aku. Kat mana kita nak cari Tuhan yang lain selain aku? Kata Allah. Okay, jadi kat situ kita faham Tuhan aku ni mengundang kemarahan Allah ke dalam beramal. Kena tanya. Okay? Kemudian di dalam bertaubat juga kita dituntut, garis kalimah, di dalam bertaubat juga kita dituntut supaya melakukan dengan benar-benar ikhlas. Jika sebaliknya, taubat itu hanya dengan sia-sia sahaja. Kalau kita bertaubat tapi tak ikhlas, taubat itu sia-sia. Sebab itu jangan tanya muslimat, saya pernah cerita di mana-mana masjid surau kuliah saya. Seorang pakcik duduk dengan kuliah masa tu kan, muslimat dirahmati Allah, saya perhati. Soalan dia apa? Ustaz, saya ni dari umur 40 tahun dah bertaubat kepada Allah. Sekarang umur dekat 70 dah. Rasa-rasa Allah terima tak taubat saya? Muslimat, kalau kita benar-benar beribadah menyerahkan kepada Allah, kita tak berhak pun untuk bertanya Allah terima tak taubat. Sebab tugas kita berdosa, taubat. Berdosa, taubat. Berdosa, taubat. Dan taubatan nasuha, muslimat dirahmati Allah, tak suka nak patah balik ke belakang pun. Sebab tu ada ramai orang datang majlis ilmu, solatnya semakin perfect, alhamdulillah, pakaiannya alhamdulillah sudah nampak patuh syariat. Tapi muslimat, kerana apa? Susah sangat nak maafkan orang yang pernah menyakiti dia dulu. Susah sangat bila bertemu orang tak bercakap perkara yang jahat-jahat. Susah sangat muslimat dirahmati Allah dengan orang di luar rumah buat kebaikan, tapi tak boleh buat kebaikan di dalam rumah. Tak boleh nak mengalah. Tak boleh nak mengalah. Dia merasakan dengan mengalah tu kalahlah dia. Habislah ego dia. Sebab tu muslimat, beberapa hari ni lepas program saya, program di Astro Rakaman dengan Nabil dengan Nilofa. Tak boleh kuat-kuat sangat. Sebab tengah viral macam-macam kan. Muslimat. Sebab apa? Saya tak kira orang nak pandang macam mana, tapi hati saya kata, Tuhan, orang macam Nabil ni kata, Ustazah doakan saya Ustazah. Dulu saya solat hancur, segala hancur. Lepas saya ikut orang tabligh 3 bulan, saya tak balik Ustazah. Saya betul-betul melihat maha besarnya Allah. Saya balik rumah, saya buang saya punya malu Ustazah. Saya minta Zira. Saya kata, siapa pula Zira ni? Bini dia rupanya muslimat. Manalah kita tahu kan. Saya minta Zira ajar saya mengaji Ustazah. Saya tak peduli dah malu ke apa, saya tak tahu mengaji. Tapi Ustazah doakan isteri saya sabar. Saya kata, Tuhan, ini lelaki hebat. Bukan mudah kan muslimat. Dia tak tahu mengaji, minta isterinya mengaji. Dia runtuhkan tembok ego dia. Dia buang malu dia. Sebelum dia belajar dengan orang lain, bini dia pandai mengaji, biarlah dia belajar mengaji dengan isteri dia sendiri. Kita doakan orang-orang macam ni. Bukanlah tu sekejap je Ustazah, nanti dapat award ke apa, lupa balik lah tu. Siapa kita untuk menentukan masa depan dia? Tapi saya terkagum di situ. Ya Allah, Kau berikan jiwa yang istiqamah. Sebab setan pun ada sidang medianya juga. Macam mana orang macam ni yang dulu dia lupa segala, kita nak batalkan balik kesungguhan dia ni. Sebab tu mereka setiap kali bertemu. Hari tu saja kami bertemu berapa asatizah. Saya dengar di telinga saya, Ustaz doakan saya istiqamah, Ustaz doakan saya. Ternyata hijrah itu mudah. Sekali taubat itu mudah, tapi untuk kekal istiqamah tu payah. Betul muslimat? Lah Ustazah, saya ni dah 10 tahun Masjid Ibn Abbas ni. Tapi mulut saya leza macam dulu juga. Saya sedar ni, contoh muslimat. Tapi orang tu tak datang lah hari ni. Yang datang ni semua baik-baik macam tu. Sebab muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda tu tak baik, tapi kita masih ulang-ulang. Kerana apa? Kita berperang dengan nafsu kita. Sebab itu terkadang antara dalam hidup ni yang paling saya syukur, kerana Allah paksa saya jam demi jam bercakap yang baik, menulis yang baik. Sampai sebelum saya cakap, ya Allah, aku pun sama macam orang lain. Kalau Kau tak paksa aku sibuk dalam kebaikan, aku pun macam orang lain. Aku tak boleh, penatlah buat baik ni ya Allah. Tapi daripada dijadualkan, daripada tugas, kita ubah. Ya Allah, ni bukan kerana tugas, tapi kerana aku ni hamba Engkau ya Allah, kena buat kebaikan sentiasa. So kita perbaiki macam mak-mak kan muslimat, rasa macam nak mencarut di depan anak. Geram sangat ni. Berhentikan lidah kita tu. Sebab kita dah ada ilmu. Ikutkan hati memang geram je mulut ni. Tapi nanti bila dengar anak mencarut, kamu belajar kat mana ni? Mak tak pernah ngajar. Konon tak pernah ngajar.
Tapi bila marah mencarut depan anak. Ustazah, anak ni sejak sekolah ni belajar dengan cikgu ke belajar dengan kawan ke mana? Tak sedar. Hantar pula ke Darul Fawaz. Muslimat ni. Kenapa kamu mulut ni cakap benda-benda tak senonoh ni? Kita tak tahu benda tu tak baik. Mak kita selalu je cakap, ai pula. Maka jangan hantar anak ke Darul Fawaz. Ustazah dengar siapa yang mencarut, siapa yang cakapnya tengking-tengking. Faham tak muslimat? Jadi perkara macam itulah Ustazah nak sebut. Sebab madrasah utama dalam rumah. Sebab tu ketika saya sebut Hari Wanita, macam mana nak sambut? Jom kita praktikkan 24 hours non-stop duduk kat rumah. Kita buat dengan ilmu. Bukan nak suruh 24 jam. Kena kecam juga. Apa Ustazah 24 jam tengok ilmu. Habis tu laki macam ni, Ustazah tak suruh tengok 24 jam. Buntang mata kita 24 jam muslimat. Tapi kalau dia duduk dekat Facebook tu, kita boleh jadikan tengok bila-bila pun sampai tak kisah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi nak cerita kalau wanitanya dalam rumah faham dan amal ilmu, insya-Allah cukuplah dalam rumah di atas bumi ini ada seorang je wanita solehah. Anak perempuan kita belum solehah mungkin. Seorang wanita solehah, percayalah orang di kelilingnya turut akan merasa indah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak memburu title itu di sisi Allah bukan mudah. Kan wanita solehah perlu dengan ilmu. Baik, hal ini dijelaskan oleh Allah kepada kita dalam firman-Nya lagi supaya kita faham perkataan ikhlas ni. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Melainkan orang-orang yang bertaubat, tabu wa aslahu, berbuat baik, kan islah berbuat baik, wa atasamu billah, dan berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Cukup 2 ayat Quran yang meyakinkan kita, Allah pesan mengikhlaskan diri kita dalam beramal, dalam beragama ni pesanan Allah. Jadi kalau kita kata kau sabarlah, ikhlaslah, kau ni buat ungkit-ungkit macam ni tak ikhlas, tak ada amal kat situ. Allah tak pandang walau sebesar sayap nyamuk. Kita kalau bernasihat kawan kita kan, muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kawan kata, mana kau dapat perkataan-perkataan tu? Dekat kitab penawar bagi hati, kau tak datang ya hari tu. Macam itulah muslimat. Sebab apa? Sebab kita nak bagi faham, bila kita belajar, dia ada memori jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek ni kan kita kedua kat depan. Akak faham belajar tadi? Tak faham sangat Ustazah. Acik tengok tak lalat Ustazah makin besar je, itu je lah. Tak faham sangat. Tapi kita dengar. Satu hari kawan kita bertandang kat rumah, nangis-nangis. Ya Allah kak, perangai suami saya sama macam tu. Kita tak kutuk suami dia, tapi kita akan pindahkan memori jangka panjang ni, tiba-tiba akan ikhlas. Kalau tidak apalah yang kau penat, kau tetap isteri dia juga kan. Macam mana pun yang kau buat, ya Allah, hidang satu kopi memang geram, tapi sebutlah ikhlas. Sebab apa muslimat? Allah yang suruh kita mentaati, Allah yang suruh kita berbuat kebaikan. Ikhlaskan hati, takut kita berpenat-penat, habis segala. Macam nak Ramadan ni kan, ada orang yang mudah masuk ikut pintu rayyan syurga sebab puasanya diterima. Tapi ada orang yang depan Allah klaim, mana pahala puasa aku ya Allah? Tak dapat apa dah. Illal ju' wal atash. Kat dunia dulu kau dah dapat ju', kau dah dapat atash, lapar dahaga. Habis, itu je hadiah untuk engkau. Sampai hatinya. Sebab hanya perut yang kita tahan. Tak boleh makan daripada azan subuh sampai azan maghrib. Tapi mengumpatnya macam tu juga. Bercakap jahatnya macam tu juga muslimat. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Allah kata kau dah dapat dah lapar dan dahaga. Bila ilmu ni ada macam tu, ya Allah, Ramadan mulut kita baik. Ustazah, diam Ramadan. Tak apa kak, kita tengok convocationnya adalah taqwa. La'allakum tattaqun. Orang taqwa bukan Ramadan je dia zip mulut bercakap perkara jahat lepas Ramadan. Kan kau nanti pagi raya kan tak boleh rentah negeri, tak boleh balik kampung. Kau datang rumah aku ya, aku buat lemang dekat KL Danau Kota contoh. Muslimat, buat apa rumah kau dulu? Kan tak boleh balik kampung, tak rumah aku. Kau ada benda nak cerita pasal imam tarawih kita. Pula dah. Muslim. Kenapa tak cerita malam tu? Dia buat hal masa malam yang ke-29. Kenapa kau tak cerita balik tarawih tu? Kan kau tumpang kereta aku. Ramadan kau takkan lah.
Muslimat kita, kalau dengar kawan cakap macam tu, tolong janganlah raikan sebagai BFF kita. Kita okey, pagi raya aku datang, kau cerita tahu, kita pula bersubahat. Macam biasa berlaku je muslimat. Sebab tu saya pelik kan, nanti lepas Ramadan lah aku cerita kat engkau. Kawan pun tak sabarnya menghitung hari, dia nak cerita sesuatu. So Tuhan kita siapa sebenarnya muslimat? Patutlah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Hujung ayat tu la'allakum tattaqun, Allah nak test di kalangan kamu ni siapa yang paling takwa. Kalau baiknya hanya pada Ramadan, itu bukan orang bertakwa. Lagi takut menjadikan Ramadan itu sebagai Tuhan, tak menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Kalau kita yakin Allah itu sebagai Tuhan, dalam Ramadan, luar Ramadan, silakan untuk meneruskan kebaikan. Kita datang sungguh sebab nak makan lemang yang dia janji. Kau tahu sebenarnya aku nak cerita tu, kita cerita hal lain lah. Cerita hal kita. Baju tak bertukar kan, tak boleh retan negeri. Tak, bukan boleh tunjuk kat IPA Dubai pun. Kan yang penting baju baru, sunat, pagi raya. Cakap pasal kita, bahagia. Jangan cakap hal orang lain. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Kan ini sebenarnya berlaku saban tahun kita sedih. Tapi dalam Ramadan, acik ni ustazah doktor kata tak boleh puasa, hypo. Tapi acik bermujahadah biar acik mati dalam puasa. Kau main muslimat dirahmati Allah. Kau main kalau pasal puasa. Kalau pasal tanya nak pergi umrah bila, tak ada cik gelap gelita lagi ni. Kita ni bukan siapa-siapa nak pergi gelap gelita. Betul ke ustazah tak ada peluang lagi? Sampai ke hari ini belum ada. Acik tak kisah bayar 20,000 pun acik sanggup. Muslimat dirahmati Allah. Kita ni sebenarnya macam mana dengan Allah? Kan? Jadi kalau kita sebut tak payah kata dengan Tuhan. Mak saja, muslimat. Kau dah lama dah tak makan nasi mak ni. Bila datang kata kenyang, kalau dulu kau main lagi. Mak akan berasa hati sebab tu anak yang baik. Ya Allah, mak dah siapkan semua ni. Biar tak makan banyak, nak ambil sikit. Puji-pujian. Mak sama macam dulu sedapnya ni yang buat rindu kat mak ni. Tapi makan komplain. Mak kita berasa hati muslimat. Tuhan yang menciptakan kita lagi lah. Okay? Jadi kita jangan pernah menduakan Allah walaupun dengan tindakan ataupun kata-kata kita. Allahu Rabbi. Justru itu, sifat ikhlas ini merupakan kunci penerimaan amal yang bersih. Kunci penerimaan amal yang bersih. Suci dan tiada apa-apa kepentingan. Tu kena tekan kalimah. Tiada apa-apa kepentingan kerananya. Menurut istilah syariat, ikhlas adalah mengerjakan amal ibadah, garis kalimah, semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham dah maksud ikhlas ni kan muslimat. Tapi dia ulang lagi. Sebab pengulangan ini perlu. Kerana manusia itu sifatnya nasia, suka lupa. Perlu tadhkirah, ingatkan. Allahu Rabbi. Ikhlas inilah yang akan menepati niat, menepati maksud atau motivasi pekerjaan yang dilakukan. Dia satu motivasi. Motivasi ni kadang muslimat, kita penat hantar anak kita kursus itu, kursus ini. Suami kita jabatan itu, jabatan ini, kursus itu, seminar ini, macam-macam. Tak boleh alam nyata, alam maya, betul tak? Tapi saya dulu sebelum saya sibuk ceramah Masjid Surau, saya masuk sekolah-sekolah buat program-program motivasi. Tapi habis program muslimat, seronok sungguh, rasa macam lupa nak makan segala. Masa tu kita tak sorok nombor telefon kita dekat budak-budak. Siapa yang nak PM, tapi makasih ustazah bagi program motivasi 3 hari 2 malam. Dah 2 hari saya tak tinggal solat langsung. Lepas tu senyap, sunyi sepi. Muslimat. Jadi saya masa itu berangan dengan ustaz, ya Allah bang, kalaulah jadi anak kita tekoi bukan 3 hari 2 malam kan. Kita kata kalau jadi anak kita terus. Tapi tengok Allah aturkan takdir hidup Ustazah Zai muslimat untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kadang-kadang bang, kita anak orang tak sembahyang pun kita sedih. Macam ni sampai guling-guling. Sedihnya kalau tahu anak orang tak tutup aurat, tak sembahyang. Agaknya kalau anak sendiri saya gila kot bang. Macam tu muslimat. Faham tak? Betapa Allah mengetahui kat mana kelemahan hambanya, kat mana mudah kita bersyukur. Jadi terima je apa yang Allah telah qaddarallah, takdirkan untuk kita. Semuanya baik muslimat. Jadi hamba bermanfaat. Maksud
kalaulah aku ada duit ya Allah, aku tak buat 3 hari 2 malam budak-budak bayar untuk program sekolah sebagainya. Saya rasa macam nak pegang semua budak-budak ni, sebab lepas 2 hari tak lama tu senyap, akhirnya ilmu yang dia dapat tu basi. Sebab apa muslimat? Sebab mereka tidak menyerapkan ia ke dalam hati. Nama je program motivasi, muslimat dirahmati Allah, tapi dia tidak menggerakkan diri dia untuk berubah. Rugi. So hantarlah mahal-mahal pun. Sebab tu dalam program online ni saya selalu cakap, dekat Facebook kat mana saya tengok kan macam-macam alat muslimat. Alat sejadah bijak. Ada nama sejadah dia, tapi saya tak nak sebutlah yang sama, kan orang marah pula. Apa sejadah bijak ni jual? Hadiah kat cucu-cucu rajin solat ustazah. Rupanya seminggu je. Sebab dia tengok bapak tengah azan tak solat, maknya pun tak solat tepat waktu. Ibu-ibu, ustaz kat sekolah kata kalau dah azan kita kena solat nantilah, sinetron tak habis lagi ni. Kan? Tapi kita letak sejadah bijak yang usalli fardhu, anak seronok seminggu je muslimat. Lepas tu buang. Faham tak kita? Alat tu tak penting. Yang penting kita. Lepas tu kita tengok, Allah sejadah ni saja harga RM50. Anak orang kaya semua beli je. Jangan risau wahai orang yang tak ada duit. Kita kena motivasi anak kita hari-hari. Sebab mereka mampu membeli pelbagai alat. Kalau mereka tidak memotivasikan perkara ini dalam rumah, dia akan jadi perkara yang basi. Basi. Saya berapa banyak orang tanya, Ustazah ada tak tempat-tempat nak sedekah saya? Mainan anak dia saja muslimat nak pitam saya tengok. Ya Allah, teruknya anak seorang ni. Mainan apa macam ni. Saya sekarang kalau orang nak sedekah benda-benda macam tu, saya seronok. Sebab apa? Saya sepanjang PKP setahun, kalau yang belum tahu, berjaya dengan izin Allah merealisasikan satu pusat pengajian Darul Fawaz di Pendang, Kedah. Mereka ni anak-anak orang miskin semua muslimat. Anak-anak orang miskin semua tanpa satu sen bayar yuran pun. Macam mimpi je. Kos lebih kurang hampir 150,000 RM. Dalam PKP ni saya mimpi tak tahu dari mana duit tu orang datang sumbang. Siap tak sampai berapa bulan pun. Hari ni hari-hari, meremang bulu roma. Saya tengok tu cukuplah hilang segala penat. Sebab apa saya nak bantu sangat? Tanah dia, ustaz tu orang Kemboja yang menguruskan, kahwin dengan orang Kedah, beranak 8. Lepas tu sama-sama mengaji muslimat dengan seorang tok guru di Kedah. Lepas tu tok guru ni yang jodohkan. Jadi ustaz Kemboja ni muda dan handsome. Kan? Muda dan handsome dan berilmu. Lepas tu tok gurunya suruh kahwin dengan janda beranak 8. Bayangkanlah muslimat. Lepas tu bukan tok guru ni zalim, sebab muda lagi, kakak tu mungkin kahwin muda sebagainya. Lepas tu ada pengajian Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi takdir hidup tak baguslah mungkin perkahwinan yang pertama tu, anak 8 orang. Yang ni sami'na wa ata'na, guru suruh kahwin. Masya Allah muslimat, saya kata ustaz, ya ustazah, guru kahwin, apa yang guru suruh selalunya berkat. Buatlah tanah tu, dia buat rumah, bisninya pakai pasang batu bata. Apa panggil orang buat kontrak kerja, pandailah yang duk macam bangku sementara tinggi tu. Bini tu panjat atas tu nak pasang batu bata tinggi. 3 beranak PKP tak pergi sekolah, buat rumah tu. Sampai berita tu kepada saya, muslimat dirahmati Allah. Bininya sampai pernah jatuh patah pinggang. Isterinya, anaknya dah berapa kali kena ketuk, buat sendiri. Ya Allah ustaz, ini untuk ummah. Berapa orang? Setakat ni anak-anak yang mengaji dah ada 100 orang. Mengaji kat rumah sampai bilik, 2 bilik dia buka. Jadi hall saja semata-mata nak ngajar anak-anak mengaji kat kampung. Ini hal ummah. Urusan orang Islam ni bukan ustaz seorang. Memang ni tanah isteri ustaz. Tapi nak bagi pandai anak-anak kampung ni baca Quran, muslimat, tolong warok. Saya tak tahulah ustazah. Mari sini saya tolong bantu buat. Allahu Akbar, kita sebar sekejap je muslimat. Kan siap terbina hari ni anak-anak tu, Masya Allah. Dimanfaatkan siang malam tempat tu. Jadi saya rasa ya Allah bang, macam mimpi kan bang. Kalau dia buat 3 beranak dulu tu, agaknya berapa tahun baru siap muslimat. Susun batu bata. Nak pasang apa, sesiku yang dekat atas tu, dia upahkan RM20 panggil bangla. Semata-mata nak tengok macam mana bangla ni ajar. Satu sudut. Nanti sudut sana ni biar kita bayar. Punya tak nak keluar kos sebab tak mampu. Tanah ada. So saya kata banner, sebab orang takkan halau ni tanah akak ni. Peninggalan arwah. Jadi sekarang Masya Allah tabarakallah. Jadi Allah yang memberi ilham demikian muslimat dirahmati Allah. Kita buat bukan untuk kepentingan diri. 150 orang setiap hari budak-budak mengaji. Bahkan cuti sekolah ni diajak tidur kat situ siang malam. Semalam kata bawa mandi ke air terjun, zikir-zikir, biar betul, janganlah. Tapi anak orang kampung kan tak kisah sangat.
Cuba Ustazah saya bawa anak orang bandar pergi Tasik Titi Wangsa, terpeleot kaki, saman terus. Sekian dimaklumkan. Tapi suka hati mereka lah anak orang kampung kat situ. Dan mak-maknya pun halal. Makan 3 kali balik semua cakap sedap, sedap, sedap. Kat rumah makan tak berapa nak puas muslimat. Jadi Masya Allah. Jadi orang yang mainan anak-anak ke apa ke, saya kata ni kalau hantar dekat sana memang budak-budak ni syok lah. Kan? Tereklan lah pula sekian. Tak ada niat nak iklan tapi tercerita. Kan muslim. Okey, baik. Justru itu sifat ikhlas. Habis dah. Mana tadi? Apabila pekerjaan itu dilakukan dengan niat untuk duniawi, maka keuntungan duniawi lah yang akan kita dapat. Kalau niat untuk duniawi, muslimat, contoh, minta maaf ya sebab saya tak tahu nak cari contoh-contoh mana, takut tak masuk ke hati. Ini apa yang saya lalui. Ya Allah, kalau aku minta hari itu untuk pembinaan Darul Fawaz di Pendang Utara, untuk kepentingan diri, muslimat dirahmati Allah, padahal saya boleh je panggil masa konon-konon nak merasmikan tu, panggil YB, Menteri Besar Kedah untuk uruskan berapa banyak nama Ustazah Zai naik contoh. Tak muslimat, siap, selesai. Yang penting budak-budak ni boleh mengaji. Bila kita minta sikit kos untuk turap jalan kat depan, sebab ialah tanah merah yang dah lama ni kan, bila hujan-hujan buruk sangat, minta turap, hantar surat masa untuk pendaftaran sebagainya muslimat. Mereka terkejut, tiba-tiba ada satu bangunan yang dah siap gah kat situ. Subhanallah. Kalau kat KL payahnya nak buat macam tu kan. Kita urusan nak buat plan apa semua, kan muslimat dirahmati Allah. Kat sana lulus terus. Sebab apa? Untuk pengajian. Jadi Allahu Rabbi. Kita rasa macam Tuhan, kalau untuk kepentingan duniawi, untuk kelulusan nak dapatkan nama itu lagi, tak selesai lagi sampai sekarang. Tapi kita jalan terus untuk kepentingan ukhrawi. Jika niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka redha Allah lah yang akan kita peroleh. Dalam hubungan ini Nabi, tadi ayat Quran, sekarang Nabi SAW pula menjelaskan, apa kata? Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Ini yang kita biasa dengar, innamal a'malu binniyat. Niat ni muslimat, Allah, kesucian hati. Niat ni lambang putihnya, bersihnya hati kita tanpa dimasuki oleh unsur-unsur lain. Macam orang nak puasa tak lama lagi, ibu-ibu yang mungkin ada dinasihat oleh doktor, tak payah puasa cik Ramadan kali ni. Kita dah mula berbolak-balik. Sedih lah Ustazah, kalau dulu-dulu acik boleh je puasa. Tahun ni doktor dah tak bagi dah. Muslimat, saya dengan mak saya dulu almarhumah kan, memang doktor cakap macam tu. Kita nak beri dia gembira sebab lepas doktor cakap macam tu muram, sedih kan, makin sakit. Macam ni lah mak, apa-apa pun Allah kata niat. Nabi bagi tahu niat. Kalau mak rasa niat nak puasa, puasa je lah. Kan, betul ke engkau tak marah? Kan doktor cakap kat engkau tak bagi mak puasa. Betul, perintah Allah. Tapi mak janji ya, kalau pukul 2 petang mak dah menggigil tubuh, dah tak larat, mak jangan paksa. Siapkan tepi katil mak tu mesti ada gula-gula, mesti ada air manis, dah siap bancuh gula banyak, rasa menggigil je, terus mak masukkan dalam mulut. Ya, takkanlah mak je orang bodoh nak biar mak mati pula. Kalau dah memang mak tak larat, mak tak. Ini mak larat-larat pagi-pagi, takkanlah tiba-tiba mak tak nak niat puasa. Mak nak niat je lah malam. Ternyata dengan niat muslimat, dalam sebulan boleh hitung berapa hari je tinggal. Kita bukan menafikan doktor, sebab doktor buat kajian dengan apa yang dia tahu. Tapi orang kata win-win situation lah, macam kat Jawanya. Dengan doktor pun kita tak nak lawan, dengan mak pun kita tak nak mak rasa tak bahagia. Oh boleh ya macam tu, boleh. Tapi nanti kalau mak nak qada, jangan qada daripada pukul 2 petang pula. Engkau ni takkanlah mak tak tahu. Mestilah mak puasa daripada pagi juga. Sebab ada orang penat-penat je Ustazah, kalau dah macam tu saya rasa saya memang tak tahan kalau pukul 2 petang. Dah halang-halang tu tak payahlah. Nampak tak hati kita kat mana tak kuat. Kita puasa sampai 2 petang dengan niat nak puasa penuh, Allah kira dah pahala tu. Tapi selagi puasa kita tak tamat pada waktu azan maghrib, kita tetap kena qada walaupun 1 minit je lagi nak azan maghrib. Qadanya 1 minit Ustazah? Tak, qadanya 1 hari juga. Tu kena faham muslimat. Dah kalau macam tu baik tak payah puasa. Mak saya tak pernah cakap macam tu. Kalau macam tu baik tak payah puasa, kan rugi je. Dia tak merasa rugi sebab niatnya malam tadi tu kerana Allah. Ini satu panduan dalam hidup kita. Oh betul lah, Allah pandang tu niatnya.
Sahabat, bila Kak Teh umumkan kita ada kelas hari ni, berapa ramai yang rasa nak datang? Niat. Tiba-tiba pagi ni baru nak keluar rumah, tetamu datang dari jauh. Takkanlah kita nak engkau duduk dulu, lepas 1 jam aku balik masjid. Melampau sungguh lah tuan rumah. Orang tu dah 15 tahun tak datang jumpa kita contoh. Jangan macam tu. Aku ni lebih baik jumpa Ustaz Azai daripada jumpa engkau. Ya Allah, saudara apa macam ni muslimat? Tak boleh. Yang penting kita dah niat, kemudian ada tetamu datang, raikan dulu. Tapi ada orang yang niat datang hari ni muslimat nak belajar ilmu, tetapi amal dah buat dah 1 jam amal buat. Tapi datangnya muslimat dirahmati Allah, niat baik tu dah mula terbatal. Ni lagi pula dah. Kenapa terbatal? Patut aku duduk depan tu, kenapa dia pula duduk depan pula ni kan? Ada je. Allahu akbar muslimat. Ada je. Pandang belakang tu mesti gaduh dengan lelaki tu, tudung tak matching dengan baju, pelik sungguh hari ni. Ada je muslimat. Kita dah buat amal tapi terbatal dengan hati yang tak betul. Keikhlasan tak ada. Hak tadi tu tak datang penat-penat sakit pinggang macam kita 1 jam. Tapi sebab dengan niatnya, bahkan dapat pahala tambah layan tetamu. Kata, ya Allah nak datang dah tadi minta maaf. Orang yang mulut baik cakap apa muslimat? Tak apa, pahala dapat dah sebab niat. Lepas tu dia bersungguh-sungguh petang nanti, belajar apa tadi, muka surat berapa? Aku dah baca muka surat 69 ni tapi tak faham Ustazah cakap apa tadi. Nampak tak kesungguhan dia muslimat? Allah cari di situ. Allahu Rabbi. Kita kalau faham bab niat. Sebab tu muslimat, saya bismillah tawakkal tu ala Allah je. Aku tahu aku tak mampu, aku tahu aku tak boleh, tapi aku niat je ya Allah. Engkau je yang nak mempermudahkan segala urusan. Jadi bila kita niat itu muslimat dirahmati Allah, setiap manusia akan memperoleh sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kat sini kita ingat balik kisah ustaz-ustaz selalu cerita. Seorang yang telah membunuh, laju sikit sebab semua dah tahu cerita ni. Seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia rasa nak bertaubat. Dia bertemu dengan seorang abid. Si abid kata, 99 orang? Macam mana Allah nak terima engkau ni bertaubat? Dah bunuh 99 orang. Dia geram sangat, duk komplain. 99 orang aku bunuh, muka macam soleh macam. Lepas tu dia geram sangat, dia bunuh orang tu, si abid tu kan. Jadi 100 orang dia bunuh. Dia tiba, jangan main dengan orang nak taubat. Kita, ayah cik rasa engkau ni kalau penagih dadah macam ni, siapa nak terima? Hati-hati, mulut kita menyebabkan orang tak jadi nak bertaubat. Sebab tu kena cakap yang baik muslimat. Melembutkan hati dia untuk kembali ke jalan Allah. Dah habis dah si abid. Abid ni siapa? Ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Rajin beribadah tonggang-tonggek tapi tak ada ilmu muslimat. Kemudian dia bertemu dengan alim. Syekh, aku ni dah terbunuh yang ke-100 orang pula. Siapa suruh mulut dia laser sangat? Lepas tu si alim tu kata, tak apa, Allah tahu niat kau. Kau pergi hijrah dekat satu kampung, kat sana ramai orang-orang baik. Nampak, hijrah, tinggalkan terus maksiat yang kita pernah buat. Dah jangan bunuh orang lagi dah. Allah, kau ni teruk benar. 100 orang kot. Kan muslimat? Pergi pindah dekat sana. Kat sana ramai orang-orang baik. Dalam perjalanan dia mati. Tak sampai lagi dekat kampung tu. Berebut malaikat azab dan malaikat, berebut antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Ni hak aku ni, aku nak bawa ke neraka. 100 orang dia bunuh. Malaikat rahmat kata, Allah perintahkan supaya aku mengambil nyawanya. Allahu Rabbi. Kita kalau baca kisah ni, sebab apa? Sebab Allah pandang niatnya ketika dia mati tu. Dia nak pergi, dia tinggalkan maksiat, dia nak pergi tempat yang baru. So hari-hari kita hidup, niatlah untuk buat apa saja baik, walaupun kita rasa macam mustahil. Tapi jangan pula niat, ya Allah aku niat je lah, aku tahu memang tak larat hari ni ya Allah. Tak payahlah macam tu muslimat. Niat dan fa'iza azam tafatawakkal ala Allah. Kita berazam sungguh-sungguh nak buat yang terbaik. Selebihnya aku serahkan kepada Allah. Pasti Allah akan tolong kita. Allah tak zalim. Ini Nabi yang cakap, Nabi tak pernah bohong. Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapat keuntungan dunia atau mengahwini seseorang wanita, maka hijrahnya itu ialah untuk apa yang ditujuinya. Ini kalau kita faham macam bahasa sindiran daripada Nabi SAW, sebab ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah, muslimat dirahmati Allah, ada orang yang memang sebab girlfriend dia ikut pindah dekat Madinah, so dia nak ikut pindah sekali. Ada macam tu. Samalah macam sekarang ni, kalau kata Ustazah, artis tu dulu dah pakai tudung, sekarang jadi macam tu. Kenapa ya? Saya rasa sebab dia nak jual tudung je hari tu. Sekarang tudung dia dah laku. Pandai pula acik ni. Bila acik
Facebook, ustazah, ya Allah muslimat. Tahu aja. Saya masa duduk sebelah Nilofa tu kan muslimat, dia dah pakai inai tahu, dah hitam dah jari dia pakai inai. Rakaman. Lepas tu masa saya on the way, saya cakap dengan Jaja, apa dekat video ni orang duk tanya, betul ke hujung minggu ni Nilofa nak kahwin? Suka hati dia dah nak kahwin bila pun. Taulah ustazah, memang kecoh sekarang orang kata dia nak kahwin hujung minggu ni. Saya duduk sebelah dia, ustazah doakan ya hari Sabtu ni saya nak nikah. Saya ni geram je rasa nak bagi tahu semua orang. Tak payahlah kau duk tanya Sabtu ke Ahad, Sabtu ke Ahad. Ni Lofa cakap ni tadi Sabtu. Tapi saya tak tulis pun apa-apa dekat Facebook muslimat. Sebab tuan badan dia belum bagi tahu. Apa yang kita sibuk sangat? Ya Allah, orang tu kahwin, orang tu nikah, orang tu bercerai, orang tu ada anak. Sibuk. Inilah wanita solehah, berazam nak jadi wanita solehah, tapi kesibukan tentang orang lain yang dia sibuk scroll hari-hari, dia tak sedar. Dalam niat nak jadi solehah, dia telah menjadi tolehah kepada Allah. Toleh, berpaling daripada Allah. Faham ya muslimat? Sebab Allah suruh fokus diri kau, bukan sibuk dengan orang lain. Boleh cari hal orang lain semua. Tok nenek, oh patutlah keturunan dia dulu pun tak betul. Tiba-tiba je muslimat. Macamlah keturunan kita ni baik sangat. Okey? Kita akhiri muslimat dirahmati Allah pelajaran hari ini. Untuk membuktikan hal ini ditegaskan di dalam satu riwayat bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah, seorang lelaki yang berperang kerana gagah berani, yang berperang kerana marah dan yang berperang kerana riak, mana satukah di antara ketiga-tiga itu dikatakan berperang fi sabilillah? Nabi menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah, itulah yang dinamakan fi sabilillah. Kita duk sebut ukhuwah fillah, perjuangan kita fi sabilillah. Boleh cakaplah kat lisan, boleh buatlah grup fi sabilillah. Tapi muslimat, kalau kita rasa lelah orang tak puji kita, kalau kita rasa lelah orang tak angkat kita, itu belum lagi untuk lillah. So senang nak scan hati. Kenapa aku sedih orang tak puji? Itu tanda belum ikhlas. Kenapa orang tak angkat, tak julang? Kenapa orang lain pula yang naik bukan aku? Kata buat untuk Allah. Bila sudah untuk Allah, tiada lelah. Saya selalu sebut sepanjang PKP supaya kita satu bahasa tapi kita faham. Kenapa kita nak berkira-kira? Allah akan balas kalau tak kat dunia, dekat akhirat. Cari hati yang benar-benar ikhlas untuk kita bawa mati, barulah dapat husnul khatimah. Kalau tidak muslimat, kita tak akan mendapat. Okay, jadi semoga dengan pimpinan ilmu di peringkat awal tajuk ini kita makin nampak. Nanti jangan ponteng pula ke depan untuk kita pelajari lagi. Tapi sekarang kalau ada halangan macam tadi, kita boleh pergi Masjid Ibnu Abbas punya page kan muslimat, antara masjid yang bila buat live saya tengok boom tontonan. Sebab apa muslimat? Istiqamahnya dalam majlis ilmu pun sama juga. Bukan besok pula seorang je tengok, seorang je ustazah, tak payah buat live lah minggu depan. Tak, bukan kerana siapa yang ikut yang dengar, tetapi berapa banyak kita beramal akannya. Okay? Semoga Allah redha, Allah ampun akan dosa-dosa kita muslimat. Allah bantu kita untuk merebut gelaran hamba yang benar-benar ikhlas sebelum tarikh kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini saya diamanahkan oleh Kak Teh untuk membacakan 3 soalan. Oh, belum lagi. 3 soalan, insya-Allah muslimat dirahmati Allah. Boleh ke Kak Teh nak tengok seorang angkat tangan ni? Sebab hujung sana pun ada lagi. Ui, hadiah besar masya-Allah. Okey, baik. Soalan dia senang sangat. Kak Teh nak bagi hadiah besar dulu ke hadiah kecil dulu? Oh, semua sama. Oh, hadiah besar. Nak jawab soalan Kak Teh? Okey, baik muslimat dirahmati Allah, 3 saja. Are you ready? Soalan susah. Ustazah tak reti. Baik, bagi soalan senang je. Okey, baik muslimat dirahmati Allah, kita dah belajar sebanyak 9 tajuk. Hari ini adalah tajuk yang ke-10 daripada bab yang kita dah belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Okey. Macam mana kita nak belajar muslimat dirahmati Allah dalam soalan ini? Ustazah nak sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah lah ni kalau Kak Teh kata bagi soalan susah. Okey. Baik, kenalkan
Satu perkara bagaimana untuk mengenal keaiban diri. Dulu kita pernah belajar mengenal keaiban diri. Muslimat dirahmati Allah, kita disuruh oleh Allah dalam bab belajar bab hati ni, kita disuruh mengenal keaiban diri. Macam mana cara? Bukan sibuk mengenal keaiban orang lain. Bagi satu je untuk mengenal keaiban diri. Tu siapa angkat tangan tu? Tengah tu sana dia. Berdiri. Nanti Kak Teh tak dengar. Saya takut ni muslimat. Kak Teh kata, "Ustazah 1 jam je, jangan lajak-lajak tu." Saya tengok je jam. Masya Allah. Tutup kelas sayang juga. Betul, Masya Allah. 1 jam. Kalau tidak, kan? Assalamualaikum. Okey. Selalu mengenal keaiban diri dengan dosa-dosa yang kita buat. Okey, lulus. Sebenarnya kan, Ustazah bagi Chan nak tengok buku, tapi dia tak tengok buku. Kalau tengok buku, jawapannya salah. Tapi jawapan orang ada ilmu ni, Ustazah tahu. Oh, dia dah belajar ni, dia tahu. Antaranya mudah, mengenal dosa-dosa diri kita sendiri, muslimat. Baik, satu. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita mendapatkan... lupa belum ambil hadiah, ingatkan. Okey. Bagaimana untuk kita mendapatkan... Jealous kan boleh ambil gambar sekali. Bagaimana kita boleh mendapatkan ciri ataupun sifat mahmudah? Sebut satu je. Laju. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana untuk kita mendapatkan sifat mahmudah? Sebut satu je. Kak dah sebut terpuji tu, bagus dah tu. Mesti ada satu. Macam mana? Ya, Masya Allah kan. Sebenarnya jawapannya panjang. Baik tak Ustazah? Jawapannya panjang. Sifat mahmudah, akhlak yang terpuji. Muslimat dirahmati Allah. Okey. Terakhir, boleh cerita dengan cara yang paling ringkas bagi orang faham, muslimat dirahmati Allah, apa khulasah pelajaran kita hari ini tentang bab hakikat ikhlas. Terakhir. Laju dia jawab. Yang duduk kursi tu Kak. Mata saya nampak. Betul. Akak seorang je berani angkat tangan tadi. Ni sungguh-sungguh ikhlas ni. Sifat ikhlas ni ada perlu dengan niat. Sebab bila kita berniat benar-benar ikhlas dengan mengharap kepada keridhaan Allah. Itu yang saya nak dengar. Terbaik. Okey, baik, alhamdulillah, syukur. Okey, cukup 3 Kak Teh. Ke 30 hadiahnya? 3. Okey. Ingat 30 sebenarnya tak puas 1 jam duduk depan jemaah. Rindu kan? Okey, baik, alhamdulillah selesai. 3 orang. Baik, sahabat, insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Sebelum Ustazah tutup, kita baca doa ringkas sekejap. Di samping doa-doa Allahumma barik lana fi Rajab, selesai dah. Selesai dah. Sekarang kekallah dengan doa wa balighna Ramadan. Jadikan dia zikir ya Allah. Kan dekat nak puasa, seorang-seorang kita dengar meninggal dunia. Semoga Allah sampaikan usia kita pada Ramadan. Muslimat, Allah beri kesihatan yang baik kepada kita. InsyaAllah setakat mana yang kita boleh, kalau kita datang ke masjid pun dengan niat untuk mencari keredaan Allah. Orang yang ikhlas hadir mencari keredaan Allah. Tiba-tiba 100 orang, contoh kita orang ke 101, disuruh balik. Kalau orang benar-benar ikhlas, baliknya mulut tidak moncong. Sampai kat rumah dia solat, bergantung niat kan? Sampai dekat rumah dia solat sendirian berhad, tapi pasti Allah pandang solatnya macam orang bersolat jemaah. Ini maha baiknya Allah. Saya kalau masyarakat faham yang ini, insya-Allah tak ada gaduh-gaduh, tak ada sakit-sakit hati muslimat. Tapi jangan pula usolli sunnat tarawih rakaatain makmuman dekat rumah. Depan tak ada imam. Ini salah, bahaya juga. Ataupun dia pula imaman, dia belakang amin, menggigil kita muslimat. Seorang-seorang tetaplah lillahi ta'ala, tanpa makmuman, tanpa imaman.
Tapi kita kena faham konsep sebab kita dalam patuh SOP. InsyaAllah semuanya berjaya di dunia dan di akhirat. Allah redha, beroleh hati-hati yang ikhlas. Muslimat, sekali lagi saya pesan, jangan lupa detikkan waballighna Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan, sebab kalaupun kita tak sampai usia Ramadan, tetapi Allah pandang roh itu matinya nanti sebagai orang yang gairah untuk berramadan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Sampaikan 2 hadiah yang sudah. Untuk Linda Basri yang dia dah memancarkan muka surat Ustazah sebagai hadiah. Linda Basri. Dan seorang lagi Jamilah Taslim. Jamilah Taslim. Janji nak bagi hadiah, kena bagi hadiah. Hadiah itu bagi muka surat ni. Oh. PA tersembunyi kata. Siap tanya tu hadiah apa. Dah janji saya tak bagi kan. Dulu nak tanya muka surat ramai sangat. Alhamdulillah selesai sudah lima kita kalau saya berat. Terima kasih banyak-banyak Ustazah telah menjayakan kita sini. Dah lama kita tak bertemu dengan Ustazah. Dan hari ini tercapailah kita. Semua yang 4 minggu ni semua Ustazah Ustazah Dr. Rulia, Ustazah Zahria, Ustazah Nurul dan Ustazah Zai. Ustazah Zai dah risau giliran Ustazah tak ada. Sebenarnya saya nunggu giliran je. Dah agak dah Ustazah tanya. InsyaAllah ada. Tiba ada orang lagi nak bertanya dah. Untuk minggu depan. Minggu depan insyaAllah Ustazah, Dr. Ustazah Datuk, Dr. Muhammad dan dah balik dah. Siapa nak singgah dekat kereta saya, dia jajah ya. Kalau ada yang tak dapat olivi, minyak zaitun sebagainya.